Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertamanya malah kita bersama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat, kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Tuan-tuan dan puan-puan para pendengar yang dimuliakan, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-78. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-121 dan 122 surah Hud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil ladzina la yu'minuna a'malu 'ala makanatikum inna 'amilun وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ. Dan katakanlah kepada orang yang tidak beriman, buatlah apa yang kamu sanggup melakukannya dari perbuatan ingkar itu. Sesungguhnya kami juga tetap mengerjakan nasihat pengajaran yang Tuhan berikan kepada kami, dan tunggulah akibat buruk yang akan menimpa kamu. Sesungguhnya kami juga menunggu akan kemenangan dan kejayaan yang dijanjikan oleh Allah kepada kami. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Qurra Shahab menurut kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa setelah penutup ayat yang lalu menyatakan bahawa kisah dan berita-berita para Nabi itu mengandungi hak dan pengajaran bagi orang beriman. Ayat wa qul lil ladzina la yu'minuna a'malu 'ala makanatikum inna 'amilun menyatakan, sampailah wahai Muhammad hak dan pengajaran itu kepada semua manusia agar mereka percaya dan mengamalkannya. Dan katakanlah kepada orang yang terus menerus tidak akan beriman lagi, terus membangkang dan ingkar itu, buatlah menurut kemampuan dan cara kamu untuk memerangi Islam dan orang beriman, serta melakukan penderhakaan apapun yang kamu sanggup dan mahu lakukan. Sesungguhnya kami pun berbuat pula menurut cara dan kemampuan kami mengikut yang diajarkan oleh Allah. Perkataan وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ menjelaskan bahawa tunggulah akibat perbuatan kamu. Sesungguhnya kami pun menunggu pula apa hukum yang akan dijatuhkan Allah kepada kamu, serta menunggu kejayaan yang dijanjikan Allah kepada kami. Kata makanah asalnya perkataan kekuatan penuh melaksanakan sesuatu. Dari sini kata tersebut difahami dalam keadaan yang menjadikan seseorang mampu melaksanakan pekerjaan yang dikendakinya semaksimal mungkin. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menulis kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-121 dan 122 surah Hud ini dengan menyatakan bahawa katakanlah wahai Muhammad kepada semua orang kafir yang tidak mahu beriman, bekerjalah kamu dengan segenap kemampuanmu untuk menentang seruan Allah dan menyakiti para penyeru pendakwah serta orang yang memenuhi seruan itu. Kami pun, kata Muhammad lagi, bekerja mengikut kemampuan kami untuk tetap menyeru hamba Allah kepada kebenaran dan melaksanakan perintah Tuhan. Tunggulah apa yang kamu harap-harapkan kedatangannya, kata Muhammad. Kami pun menunggu dan menyaksikan apa yang akan menimpa dirimu dan kemenangan yang akan diberikan oleh Allah kepada kami, hingga menjadilah kalimah Allah yang paling tinggi, dan sebaliknya
kalimah orang kafir yang paling rendah. Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-121 dan 122 surah Hud, wa kullil ladzina la yu'minuna a'malu ala makanatikum inna 'amilun, menerangkan bahawa tentangan dari orang yang tidak mahu beriman itu amat berat dan hebat. Mereka tidak peduli kepada seruan Rasul. Mereka menyatakan tidak percaya kepada balasan Tuhan. Mereka mengatakan bahawa mereka akan jalan terus, tidak peduli walaupun pendirian dan pegangan mereka dikatakan salah. Maka datanglah ayat ini sebagai sambutan tegas dan dari Rasulullah SAW atau sebagai sambutan tegas dari Islam terhadap segala penentangan. Hamka menafsirkan perkataan wantaziru inna muntazirun membawa maksud bekerjalah kami, berusahalah dan pertahankanlah pendirian kamu itu. Namun kami pun akan bekerja pula. Mari kita lihat di belakang hasil dari usaha kita. Manakah yang akan berhasil? Sama-sama kita tunggu. Manakah usaha dan amalan kita yang akan berhasil? Kaliankah atau kami? Di sana yang dipertahankan hanyalah kedudukan atau pusaka lama dari nenek moyang. Warisan dari bapa-bapa dengan tidak menilai benar atau salahnya. Sedang di sini adalah suatu keyakinan, suatu kebenaran yang dapat dipertahankan menurut akal yang sihat. Sebab itu pasti bahawa di sanalah yang akan gagal, bukan di sini. Oleh sebab itu, mari kita sama bekerja dan mari kita sama menunggu hasil kerja kita. Hanya yang bermanfaat juga yang akan kekal, yang buih akan dihembus angin. Profesor Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Al-Inspirasi menjelaskan tafsiran ayat ke-121 surah ini dengan menyatakan bahawa perkataan menjelaskan bahawa sekiranya nasihat sudah tidak berguna untuk mereka, maka biarkanlah manusia itu melakukan sesuatu perkara mengikut apa yang mereka suka. Seolah-olah Allah sedang memberitahu bahawa biarlah orang kafir itu menderita kerana kekafiran mereka dunia. Manakala ayat ke-122 yang membawa maksud bahawa orang yang jahat hanya akan menanti dan mereka akan melihat bagaimana Allah menampakkan sesuatu yang telah ditentukannya, yakni azab di akhirat. Di akhirat kelak, orang kafir akan menunggu siksaan, sedangkan orang beriman akan menunggu syurga. Ustaz Marwan Hadidi bin Musa melalui kitabnya Tafsir Hidayatul Insan menjelaskan tafsiran bagi ayat ke-121 surah Hud ini dengan menyatakan bahawa orang yang tidak mahu beriman dalam ayat adalah setelah peringatan. Dan ayat-ayat kebenaran telah disampaikan kepada mereka. Dan pada kata-kata ini terdapat ancaman yang sangat besar daripada Allah terhadap mereka yang tidak mahu menerima kebenaran setelah kebenaran disampaikan kepada mereka. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-121 dan 122 surah Hud menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ini menjelaskan bahawa setiap penentangan orang kafir terhadap ajaran dan orang Islam semuanya akan dibalas di akhirat kelak dengan balasan yang setimpal sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap mereka. Baru-baru ini, kekecohan berlaku di media antarabangsa apabila ahli politik Sweden Rasmus Paludan mencetuskan kemarahan umat Islam selepas bertindak membakar senaskah Al-Quran sebagai tanda bantahan di hadapan kedutaan Turkiye di Stockholm, Sweden. Tindakan biadab itu sekaligus menyaksikan orang ramai seluruh dunia berang akan kelakuan berkenaan dengan ada yang sanggup melakukan protes secara terbuka di jalanan. Jika kita melihat situasi masyarakat pada hari ini, kes penghinaan ke atas agama Islam dilihat semakin menular dalam kalangan masyarakat dunia yang tidak henti-henti menunjukkan rasa benci mereka terhadap agama Islam. Perkara ini bukanlah pertama kali yang pernah disaksikan oleh umat Islam kerana sejarah telah membuktikan kejadian yang sama berulang kali berlaku disebabkan sikap segelintir individu yang sengaja bertindak sedemikian.
Antara lain, penghinaan yang dilakukan oleh orang bukan Islam terhadap agama Islam adalah karikatur yang menghina Islam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan isteri baginda. Aisyah radhiyallahu anha menerusi debat televisyen dan berani menggelarkan dirinya sebagai Nabi wanita pertama dengan memakai baju separuh bogil, tidak memakai baju dalam dengan berhijab, membaca kitab Al-Quran dengan kostum ketat dan beberapa lagi video berbau lucah dipamerkan. Penghinaan terhadap agama Islam yang telah dilakukan oleh mereka ini telah dinyatakan pembalasannya di dalam Al-Quran. Hal ini bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat ke-57, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum adzaban muhina. Sesungguhnya orang yang melakukan perkara yang tidak diredai oleh Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknat mereka di dunia dan di akhirat, serta menyediakan untuk mereka azab seksa yang menghinakan. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ke-121 dan 122 surah Hud ini ialah setiap Muslim hendaklah berusaha bersungguh-sungguh untuk mengajak orang lain ke dalam agama Islam tanpa mengambil kira tentangan yang diberikan terhadapnya. Umat Islam hendaklah mempunyai hati yang teguh dalam menyebarkan agama Islam dan tidak menjadikan penolakan orang ramai terhadap agama Islam sebagai suatu alasan untuk berhenti daripada menyebarkan Islam. Sebagai Muslim, kita perlu berhati-hati dalam mengerjakan perbuatan buruk kerana setiap perbuatan itu akan dihitung dan dibalas dengan balasan yang buruk di akhirat. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.